Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah Aizinin. Jom belajar sains dan biologi bersama saya. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 1 bab 2 tetapi hanya pengenalan kepada sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai tema kedua iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab 2 iaitu sel sebagai unit asas benda hidup. Subtopik 2.1 iaitu sel, struktur sel, fungsi sel dan organisasi sel. Sebelum kita belajar dengan lanjut mengenai bab ini, saya nak belajar lihat gambar raja ini, iaitu gambar raja sebuah rumah. Belajar apakah yang diperlukan sekiranya kita nak membina sebuah rumah seperti ini. Saya yakin semua pelajar dah ada idea iaitu pengetahuan asas. Untuk membina rumah seperti ini kita perlukan apa? Bata, pasir, simen, atap genting dan banyak lagi. Kesemua yang saya sebutkan tadi ialah unit asas bagi pembinaan sebuah rumah seperti ini. Sekarang, bagaimana pula unit asas bagi benda hidup? Contoh benda hidup manusia, haiwan, tumbuhan. Kesemua benda hidup ini kita namakan sebagai organisme. Sebenarnya, semua benda hidup ini dibina daripada unit asasnya. Apakah ia? Sel. Sel adalah unit asas kepada semua benda hidup ini, di mana sel ini adalah sangat kecil, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Sel hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sekarang, kita lihat info sains berkaitan ahli sains Inggeris iaitu Robert Hooke. Di mana Robert Hooke inilah yang menemukan bahawa sel ialah unit asas kepada benda hidup. Di mana tahun 1655 beliau telah memerhatikan gabus di bawah mikroskop ringkas ciptaannya dan beliau mendapati terdapat blok-blok kecil dan terus namakannya sebagai sel. Sekarang kita sambung lagi berkaitan sel. Sel ini sebenarnya terdapat dalam pelbagai bentuk dan juga saiz. Ada saiz yang panjang, ada saiz yang kecil, ada saiz yang besar, ada yang bentuknya bulat, sfera, empat segi dan banyak lagi. Kerana sel ini beribu-ribu jumlah dan jenisnya, ya. Dan pelajar kena ingat bahawa sel menjalani semua proses hidup. Dan apa itu proses hidup? Proses hidup ialah pertumbuhan, respirasi, pembiakan, perkumuhan dan sebagainya. Selain itu, sel juga boleh membahagi, membahagi menjadi sel yang lain. Seperti gambar raja ini. Daripada satu sel, ia membahagi menjadi sel yang lain, menjadi dua sel. Proses pembahagian ini dinamakan pembahagian secara mitosis, ya. Dan jika pelajar naik ke tingkatan 4 nanti, akan banyak lagi pembahagian sel yang pelajar akan belajar. Selain mitosis, akan ada pembahagian secara meiosis dan sebagainya lah. Okey. Terusnya, bagaimana pula sel kanser terjadi? Sebenarnya, sel kanser terjadi disebabkan oleh pembahagian sel yang berlaku secara luar kawalan, iaitu tidak terkawal, iaitu tidak normal berbanding pembahagian sel yang saya nyatakan tadi. Seperti gambar raja ini, pelajar boleh lihat sel yang normal yang warnanya purple, iaitu ungu. Sel yang tidak normal iaitu sel kanser yang berwarna biru. Bagaimana sel kanser ini berlaku? Mungkin berlaku mutasi pada sel normal DNA-nya dan menghasilkan sel kanser. Di mana proses pembahagian sel kanser ini berlaku secara luar kawalan, berlaku dengan sangat cepat dan menghasilkan banyak sel dan kita namakannya sebagai tumor. Tumor ini juga akan membahagi lagi, menghasilkan sel yang lebih banyak
dinamakan kanser. Sekiranya kanser ini merebak ke seluruh badan, ianya boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, kita akan lihat video mengenai bagaimana sel kanser berlaku. Jika dilihat pada video ini, iaitu gambar raja ini, ia adalah sel normal, di mana ia akan membahagi seperti biasa. Sel yang normal akan membahagi secara berkala lah, daripada satu sel menjadi 2 sel, daripada 2 sel menjadi 4 sel, daripada 4 sel menjadi 8 sel dan seterusnya secara terkawal. Tetapi bagi sel kanser seperti yang berwarna hijau ini, itu sel kanser, ia membahagi secara cepat di luar kawalan dengan pantas, ia membentuk sel-sel yang dinamakan sebagai tumor. Ya, daripada tumor ini ia akan membahagi lagi dengan lebih cepat, akhirnya merebak dan menghasilkan kanser, dan bahaya ia akan merebak ke seluruh badan, ke saluran darah, dan kanser ini boleh menyebabkan kematian. Penyakit yang sangat ditakuti kerana ianya agak sukar diubati, namun boleh sembuh sekiranya mendapat rawatan awal. Baiklah pelajar, itu sahaja bagi bab 2.1 ini. Kita akan sambung untuk topik yang seterusnya dalam video seterusnya. Terima kasih.